Untuk soalan nombor 17, Bismillahirrahmanirrahim. Encik Khairuddin merupakan seorang usahawan berjaya. Beliau berminat untuk membeli satu bidang tanah terbiar di sebuah pekan untuk dijadikan taman rekreasi. So, taman bawah ni. Okey, Rada 17 menunjukkan kawasan tanah yang berbentuk trapezium A, B, C, D. Okey, yang ingin dibeli oleh Encik Kamaruddin. Kawasan segitiga bersudut tepat ABE. Okey, segitiga bersudut tepat merupakan kawasan tasik dengan keadaan BE. Okey, BE 2:3. Okey, so 2 point dia. Okey, BE 2:3. BC dan BE dan EC 2:3, maksudnya BE tu BE 2 dan EC 3. Okey, maksudnya kat sini kalau nisbah lagu ni kita kena tambah dulu, iaitu 2 tambah 3 dapat 5. 2 tambah 3 dapat 5 deh. Okey, 2 tambah 3 dapat 5. Okey, so daripada 50 meter tu kita bahagi dengan jumlah nisbah tadi. Maka setiap satu nisbah bersamaan dengan 10 meter. Maksudnya 2 ni perlu darab dengan 10 tadi. Maka yang ni pun darab dengan 10. Maka kita tahu iaitu panjang BE adalah 20 dan panjang EC adalah 30. Okey, situ point dia mula-mula. Okey. So sini 20, sini 30 lah panjang dia. Okey. Seterusnya soalan A dia kata panjang BE. So panjang BE kita tahu dah. Panjang BE adalah 20 meter deh. Okey. Seterusnya soalan lagi, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan. Bentukkan ungkapan kuadratik bagi luas keseluruhan kawasan berbentuk trapezium. Dalam bentuk ungkapan kuadratik, luas seluruh kawasan tanah berbentuk trapezium. Dan kita tahu bahawa trapezium ni formula dia adalah, okey, ada dah tepi ni. Okey, formula dia trapezium. Okey, ni nombor 8 ni. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Okey, so kita kembali balik pada soalan kita. Okey, soalan kita, formula untuk luas trapezium adalah, okey, ni untuk soalan nombor 2 cikgu bagi kawasan dah. Okey, 1/2. Okey, darab dengan darab hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi. Jadi kita tengok hak mana sisi selari, hak mana tinggi. Okey, so kita tengok sini. Sisi selari hak ni lah. Sisi selari adalah AD dan BC. Sebab dia sama tegak. Sama-sama menjurus ke atas. Bukannya sengit. Jadi sisi selari adalah X tolak 8 dan juga 50. Tu untuk sisi selari. Okey, untuk tinggi pula. Okey, untuk tinggi pula adalah ni lah, tinggi sebab disebabkan waktu sisi selari, maka tingginya adalah hak ni. Ni untuk tinggi. Okey, manakala hak ni untuk sisi. Okey, maka kita pun buatlah pengiraan kita, iaitu 1/2. Ni pengiraan dia lah. 1/2. Okey, darab hasil tambah 2 sisi selari. So 50. Okey, tambah X tolak 18. 2 sisi selari tu perlu tambah deh. Okey, kurungan ni untuk 50 tambah ni. Okey, darab dengan tinggi kita tadi adalah 2X tolak 4. Okey. Okey, seterusnya kita pun selesaikan dulu dalam kurungan ni. Selesai dalam kurungan dulu. Just buka. Ingat, kalau kita darab gain ni, sekiranya tak ada operasi tambah. Sekarang ni ada operasi tambah di tengah, maka tak boleh darab gitu. Hak perlu darab dengan dia adalah tambah tu sahaja, iaitu tambah ni. Okey, tambah ni dia kena darab dengan tambah. Operasi dengan operasi. Tambah ni darab dengan tolak. Maka jadilah jawapan kita, salin bawah balik mula, 1/2 darab
Okay, selesai hak ni dulu. 50 tambah X. Okey. Tambah darab tolak sini jadi tolak dia. Tolak 18. Okey. Darab dengan 2X tolak 4. Okey, situ dulu. Okey, so kita selesaikan. Okey. Nombor dengan nombor. 50 tolak 18. Okey, jawapan dia adalah 50 tolak apa tu lebih tu? Lebih 900. Ya. Okey, 50 tolak 18. Kalkulator. 50 tolak 18. 32. Okay, so 1/2 darab 32. X dululah kita tulis. X tambah tiba-tiba tempat pen. X tambah 30 ni. Okey, darab dengan 2X tolak 4. Okey. 2 ni kita tak sedap nak ngira 2 deh. Okey, 2 sini ni. Okey, 2 ni maka cikgu nak hapuskan dengan hak ni. Nak hapuskan dengan tak boleh sebab hak ni X je. Cikgu nak hapuskan dengan hak ni. Tapi hapus kena pergi dua-dua. Kena pergi ke 2X. 2X tinggal lagi 1. Dan kena pergi kepada 4 jadi 2. Sebab kita matikan dengan 2. Okey, so tinggal lagi situ dia jadi. Cikgu mari tepi ni lah. Okey, tepi ni. 1/2 habis dah. Kita mampu dah. Jadi tinggal lagi X tambah 36 darab X tolak 2. Okey. So seterusnya. Okey. Ni silap ni. Okey. Bukan 36. 32 jawapan dia deh. Okey. 32 tak bekas. Okey, 32. So sini 32. Okey. Jadi hak ni baru kita ungkapan algebra ni deh. Okey, buka ungkapan algebra. X darab X tu X kuasa 2. Okey, X darab 2. Okey, X darab X ni tu X kuasa 2. Seterusnya X darab negatif 2 sama dengan tolak 2X. Okey, lepas tu 32 darab X sama dengan tambah 32X. Okey, 32 darab negatif 2 jadi tolak. Sebab positif negatif kan. Jadi tolak 32 darab 2 tu 64. Okey, so keluar jawapan dia X kuasa 2. Ni kena selesai kedua ni. Okey. Ni kena selesaikan. Hak ada X dengan hak ada X sama-sama pun boleh ubah ada X. Maka tu jawapan dia kalau tekan kalkulator tolak 2 tambah 32 jadi 30. Okey, tambah 30X tolak 64. So inilah persamaan kuadratik untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Dikata diberi luas kawasan loret. Okey, luas kawasan loret adalah 1000. Okey, maksudnya sini ni luas dia 1000. Okey. Hitung nilai X. Maksudnya ambil hak ni. Hak ni kan 2X juga. Kalau hak ni dah 2X tolak 4, maka hak ni pun 2X tolak 4. Jadi dia nak tahu nilai X berapa kak? Okey, so formula segitiga deh. Formula segitiga. Okey, formula segitiga adalah. Okey, cikgu padam hak ni sebab kita nak jawab soalan. Okey, so kita tahu dah formula kawasan loret adalah bentuk segitiga. Okey, ni bentuk segitiga. Okey, yang mana sini adalah 20, sini adalah 2X tolak 4.
Yang mana formulanya adalah 1/2 darab panjang darab lebar tak? Jawapan dia adalah 100 dubik. Okey, maka kita pun tukarlah 1/2. Okey, 1/2. Okey, tang-tang tebal, tang-tang nipis. Maaf dah. 1/2 darab. Okey, panjang dia adalah ni 20. Okey. 20, manakala lebarnya adalah ni 2x tolak 4. Okey, tolak 4. Okey. Ini kurangnya tak apa, muka operasi darab deh. Okey. Jawapan dia adalah 100. Okey, so ni. Okey, maka ni kuadratik ni. Okey, so seperti biasa cikgu mapuh dulu hak ni. Okey, jadi sini 10. Okey, so darab masuk. Supalah, supa dengan tadi. Darab masuk. So 10 kali 2x tubik 10 darab 2x tubik 20x. Okey. 10 darab tolak 4 jadi tolak 40 sama dengan 100. Maka sama ada jalan kejagaan alih lah. Sebab kita nak cari nilai x kan. Jadi tolak 40 jadi tambah 40. Jadi 140 deh. Jadi 2x adalah 20x sama dengan 140. Maka boleh cicah. Bila awak cicah dapatlah x sama dengan 70. Deh. 1000. Bukan 100 dia 1000. Cikgu salah sokmo. Okey, 1000. Okey. Jadi 1040 lah. Okey. Okey, jadi 1040. So 040. Jadi x bila kita cicah ataupun kita bahagi dengan 040 bagi 20, maka jawapannya tubik 52. Maka selesai untuk soalan nombor 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Encik Kamarudin ingin memagar di sepanjang sisi AB dan BE dengan pagar yang berharga RM15 1 meter. Okey. Dia nak pagar AB dengan BE. Kita tengok. Maksudnya nak pasal pagar sini. AB dengan BE. Okey. Sini kita tahu dah 20 deh. 20 meter. Cuma tak tahu lagi AB. Okey. So, cikgu buat dengan color ni nampak sikit. Okey. AB dengan BE. Dia nak berpagar sini sahaja. Sedangkan BE kita tahu dah BE 20. Yang kita tahu adalah AB sahaja. Okey. Seterusnya AB dengan BE RM15 semeter. Beliau mempunyai bajet sebanyak 3,500. So bajet dia 3,000, ada 3,500 riyal. Okey. Menyiapkan pagar tersebut. Untuk menyiapkan pagar tersebut. Okey. Tentukan sama ada bajet tersebut mencukupi atau disuruh tentukan. Tentukan maksud kena ngira. Tentukan bajet tersebut mencukupi ataupun tidak sekiranya upah. Upah pasal adalah 1/3 daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Maksudnya kita kena cari dulu harga untuk pagar. Yang mana RM15 semeter tu kena cari dulu. Kita nak tahu berapa meter yang diperlukan untuk AB dan BE tu, barulah kita boleh campur dengan kos ataupun upah, itu 1/3 daripada jumlah tersebut. Okey, so langkah kita yang pertama adalah kita kena cari dulu panjang AB tu berapa, sebab panjang BE ada dah. Okey, panjang BE ada dah. Okey, panjang AB tu berapa? Kena tahu. Okey. Campur dengan panjang BE. Panjang BE
Okey, 20 ni deh. Panjang BE ni 20. BE 20. Okey. Panjang BE ialah 20. Dia. Dua ni kena capur dulu. Yang mana capur dua ni kena darat lah dulu dengan berapa rias meter, kena darat dengan 15 rias meter. Okey, so kita cari panjang AB. Lagu mak cari panjang AB adalah, okey, kita tahu sin ni adalah 20. Okey. Sin ni, okey, ni kita nak guna kaedah teorem Pythagoras ni. Okey. Teorem Pythagoras yang mana sin ni kita tahu panjang sin ni adalah, okey, 2x tolak 4. Maka 2x kita dapat tadi 52. So 52 darat 52 tolak 4. Okey, so kita akan dapat 2 darat 52 100. Sin ni tubik 100. Ni 100. Okey, 100. Maka kita akan dapat lah. Sin ni 100. Jadi dengan sin ni 100 kita dapat cari teorem Pythagoras, yang mana formula teorem Pythagoras adalah, mana formula teorem Pythagoras? Ni. Ni. Okey, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. So tulis ini dulu. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Dan kita tahu bahawa C adalah, dalam teorem Pythagoras, C ni dia setentang dengan sudut tegak. Sini C. A dengan B tak kisah duduk mana. Ni duduk sini ke, duduk sini ke, ataupun duduk sini B ke, sini A ke, tak kisah. Okey, salah satu sahaja dah. Okey, so kalau hak ni hak tu A, maka hak ni B lah. Maka kita tahu ni formula dia, maka sama juga dengan, okey, sama juga dengan nak cari C saja, maka kita kena pergi rumah deh. Tu syarat dia nak ngira A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kena kurung lah sebab ada 2 lah ni. Okey, so sama juga dengan buat tepi ni lah sebab tak guna dah deh. Punca kuasa kita kurung A kuasa 2 adalah 20 kuasa 2 capur dengan B kuasa 2 adalah 100 kuasa 2. Okey, maka jawapan kita tekan punca kuasa, maka jawapan kita dapat adalah berapa? Adalah 102. Okey, maka kita tahu panjang hak tu adalah 102. C ni adalah 102. Kita baru jumpa deh. So 02. Okey, so kita tahu bahawa hasil ni 02 lah. Maka nak cari berapa belah riak adalah panjang AB capur dengan panjang BC, iaitu 102 capur 20. Panjang ni kita kena darab dengan RM 15 meter. Okey, maka dapatlah jawapan kita. Bila kita darab tu, maka jawapan kita dapat adalah berapa? So 830. Okey, ni kos pagar. Ni kos untuk beli pagar. Kos untuk beli pagar. Maksudnya harga, okey, beli pagar ni kos. Okey, beli pagar. Ni baru beli pagar. Okey. Sekarang ni dia kata pula kos untuk upah 1/3 ni. Upah pasal 1/3. So 1/3 dari segi upah pula sama dengan 1/3 daripada 830. 1/3. Maka jawapan kita dapat untuk upah adalah 2440. Bukan 2440. Dapat 610.
Okey. Dapat 2 ne 10. Maka kita tengok bajet kita kena campurlah 2 ni. Kita kena campur 2 ni sebab nak tahu bajet tu cukup ke tak kena campur go beli harga pagar dengan upah. So bila kita campur nak tahu cukup ke tak, maka kita terus tambah 2 ni. Okey. Kita terus tambah 2 ni. So 830 campur ne 10. Maka kita tahu dah bahawa jumlah keseluruhan adalah 2440. Ini adalah keseluruhan. Jadi 2440 dia kata dia ada 3,500. Maka cukup ke tak? Maka jawapannya ditentukan sama ada mencukupi ataupun tidak. Maka kita boleh jawab adalah bajet mencukupi. Bajet cukup. Bajet cukup sebabnya kita hanya gunakan 200 sebab hanya gunakan bajet keseluruhannya pagar termasuk upah RM2440 pencet guna daripada simpanan dia, daripada dia bajet tu, daripada 3,500 tu. So itu sahaja untuk B. Seterusnya untuk C. Okey, untuk C. Untuk C dia kata sesani untuk B. Okey, untuk B, so markah dia adalah pada, tak ingat dah B. Okey, markah dia ada pada teorem Pythagoras. Cari tadi boleh so 02, sini P1, K1. Seterusnya untuk AB campur BE. Okey, sini boleh K1 dan awak darab ni boleh K1 pula, dan hak ni boleh K1 pula. Okey, dan sini boleh K1 dan sini boleh N1. Ne. So 2, 3, 4, 5 ne. So situ ne dah. Okey, seterusnya untuk C. Untuk C dia kata Encik Kamarudin telah membuat pinjaman peribadi sebanyak. Okey, untuk C. Okey, untuk C dia kata telah membuat pinjaman peribadi sebanyak 1,000 daripada sebuah 100,000 daripada sebuah bank untuk menjayakan projek ini. Diberi bahawa kadar faedah yang dikenakan adalah 5% setahun faedah dia. Hitung bayaran ansuran bulanan. Maksudnya kena bahagi dengan 12 lah. Jika tempoh pinjaman adalah 9 tahun. So serupa dengan peksa baru ni juga deh. Okey, so kita kena tahu situ bahawa kita kena catat waktu B adalah pinjaman. Dia pinjam sebanyak pinjam sebanyak 100,000. Okey. Seterusnya faedah dia adalah, cikgu buat tubik dulu. Faedah sama dengan 5% setahun. Pinjam sebanyak tempoh dia selama 9 tahun. Okey, so kita pun start mengira. Okey, so kita kena tahu faedah dia ni untuk tempoh 9 tahun. Okey, banyak mana. Jadi daripada hak kita buat ni, okey, sini ni nak tahu faedah dia berapa adalah 5%. Okey, darab dengan daripada 5% daripada 100,000 tu. Okey. Darab dengan berapa? Kena darab dengan 9 tahun. Maka kita dapat faedah untuk pinjaman kita adalah 45,000. Tu faedah dia kena care untuk jangka masa sebanyak 9 tahun. Okey, so apa yang perlu dibayar adalah perlu bayar
adalah memang kena bayar. Hotel tu memang dah wajib bayar. 100,000. Okey. Campur dengan faedah bank kena care tu 45,000. Oh, penat ha. 45,000. Okey, maka kena bayar berapa? Sebanyak 145,000. Okey, hak tu je kena bayar. 145,000. Jadi nak tahu ansuran bulanan kak? So bulanan kak kita kena bahagilah. Okey, so bulanan kak, maksudnya 145,000 tu bukan bahagi 12. 12 tu untuk setahun. Tapi kena bahagi dengan 12 yang didarab dengan 1 bulan ada 12 nilai tahun. Okey, maka akan dapatlah jumlah yang perlu dibayar sebulan adalah RM, tekan kalkulator sahaja, 134,2.59. Hak ni kena bayar setiap bulan. So itu sahaja soalan nombor 17.